2 jam 18 minit lah. kita telah berpeluang mendapat penjelasan daripada Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, Datuk Seri Dr. Ismail Haji Ahmad, dan penjelasan daripada semua Parlimen Perkhidmatan Darat, Parlimen Darat, Parlimen Tentera Darat, Parlimen Tentera Laut dan Parlimen Tentera Udara. Di samping beberapa penjelasan yang saya sendiri lakukan, maka apa yang telah kita simpulkan ialah terdapat 2 perkara, iaitu soal penyalah tafsiran dan juga soal penyalah tanggapan, perceptions, ya. Kedua perkara itu telah kami rungkaikan dan telah jelaskan. Saya tidak tahu tahap kepuasan hati, tetapi saya fikir kami adalah transparan. Itu sebabnya soal-soal begini tidak dijawab oleh ahli politik, tetapi dijawab oleh ahli-ahli profesional, ya. Di samping itu, saya tidak hanya menjemput ahli-ahli daripada Parti Pembangkang, tetapi menjemput juga ahli-ahli parlimen daripada BNBBC, kerana mereka juga berhak untuk mengetahui maklumat-maklumat dalaman yang telah saya jelaskan tadi. Apa yang perlu kita tangani ialah kita harus menganggap bahawa keterbukaan Kementerian Pertahanan dalam perkara ini adalah merupakan keterbukaan kali ketiga, ya. Pertamanya apabila masalah kehilangan enjin jet, ya, F-Haki dulu, saya telah mengadakan pertemuan dengan 2 ahli Parlimen Pembangkang yang disertai oleh Panglima Tentera Udara ketika itu. Apabila Kementerian Pertahanan dituduh membeli kapal selam yang tidak boleh menyelam, saya sekali lagi menjemput Yang Berhormat Saudara Lim Guan Eng dan 2 timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang untuk menyelam, didapati jelas boleh menyelam. Dan hari ini saya menjemput YB Tony Pua bersama-sama dengan Yang Berhormat Dr. Zul dan juga Yang Berhormat Datuk Sarifuddin Nasution bin Ismail untuk bersama-sama agar apa yang kita jelaskan itu, walaupun kita tidak mengharapkan untuk dipertahankan, tetapi sekurang-kurang difahami bahawa niat kami adalah telus dan tidak ada perlindungan yang kami lakukan. Itu sebabnya pertemuan-pertemuan yang seperti ini adalah amat digalakkan bagi saya, kerana kita mahu merungkaikan persepsi dan juga penyalah tafsiran yang saya sebutkan tadi. Mereka telah mencadangkan supaya ada oversight committee oleh pihak parlimen, ya. Kami daripada pihak kerajaan dan BBC merasakan bahawa ianya terserah kepada parlimen untuk menentukan, ya. Kalau parlimen memutuskan supaya oversight committee perlu diadakan, kami akan patuh kepada apa yang diputuskan oleh parlimen, ya. Sila soalan. Saya nak bertanya kepada pihak pembangkang, apakah yang pembangkang rasa yang tidak puas hati dengan pembelian aset? Sebagai rakyat, saya juga membayangkan bagi saya pembelian aset pertahanan ini adalah untuk melindungi negara. Kita bukan beli untuk berpesta. Isu yang selalu kita bangkitkan bukannya isu sama ada kita perlu beli ataupun tidak beli. Isu yang kita bangkitkan, adakah kita beli dengan mengikut keperluan, nombor 1. Nombor 2, adakah kita beli dengan harga yang berpatutan, value for money. Dan perkara ini saya agak pun ditekan oleh pihak kerajaan, di mana dalam government transformation plan telah pun ditegaskan bahawa kesemua perolehan daripada kerajaan perlulah telus dan juga value for money. So kita nak teliti ataupun kita nak pantau kesemua perbelanjaan yang dibuat, dan kita tahu di Kementerian Pertahanan memang mempunyai belanjaan lump sum yang besar. So kita harap semua perbelanjaan yang dibuat oleh setiap kementerian, termasuklah Kementerian Pertahanan, akan dibuat dengan secara muhasabah dan wajar, secara terus. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, yang kita sambut baik
mesyuarat hari ini untuk membincangkan perkara-perkara yang kita telah bangkitkan dalam media dan juga di Parlimen. Dan kita harap kemudian akan teruskan ketulusan ini dan memberikan ruang yang lebih besar, terutamanya kepada Parlimen. Dan saya setuju bahawa perkara ini memang satu perkara yang perlu ditetapkan oleh pihak Parlimen, sama ada untuk menubuhkan sebuah Parliamentary Oversight Committee. Tapi kita tidak akan mencapai matlamat tersebut tanpa sokongan daripada pihak sebelah. So kita harap kedua-dua pihak dengan sokongan daripada kementerian, kita dapat menubuhkan satu Parliamentary Oversight Committee untuk mengurangkan ketakjelasan ataupun kekurangan maklumat yang tidak ada sekarang yang mungkin menyebabkan isu-isu terbangkit mengenai perolehan dalam kementerian. Penubuhan parlimentary apa tadi? Parliamentary Oversight Committee lah. Will you Saya satisfy ada with dua the soalan lagi. explanation from the ministry side, Tony? Will you satisfy the explanation from the ministry side today, especially with the 3 billion alleged hike in LCS purchases? Mr. Mrs. Sebenarnya itulah tumpuan utama perbincangan kita dengan kementerian pada hari ini. Dan terhadap persoalan perbezaan angka 3 bilion bagi perolehan LCS, itu telah diberi penjelasan oleh Datuk KSU dan juga Panglima Tentera Laut. Kronologinya ialah seawal Februari Mac 2011 apabila Yang Berhormat Menteri dipetik oleh media sebagai menyebut amount 6 bilion bagi tujuan perolehan 6 unit LCS. Kemudian apabila beberapa minggu lepas Posted kemudian mengumumkan amount yang terkait ialah berjumlah 9 bilion. Maka hari ini kita memberikan pertanyaan terhadap perkara itu dan diberi penjelasan. Versi Kementerian Pertahanan ialah peruntukan 6 bilion dan kemudian menjadi 9 bilion itu adalah shilling perbelanjaan yang terrakam atau terkandung dalam 2 perbelanjaan rancangan Malaysia. Artinya 6 bilion itu adalah shilling perbelanjaan bagi rancangan Malaysia ke-10 dan 3 bilion lagi itu adalah peruntukan di bawah rancangan Malaysia ke-11, menjadikan totalnya ialah 9 bilion. Manakala penjelasan oleh Panglima Tentera Laut menegaskan seawal 2008 amount 9 bilion itu tercatat sebagai permohonan di pihak PTL. Maka berdasarkan kepada penjelasan yang diberikan itu adalah menjadi tanggungjawab kami di pihak ahli Parlimen Pakatan Rakyat mengambil tanggungjawab untuk meneliti jawapan-jawapan tersebut. Kerana ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri, oleh Ketua Setiausaha dan juga oleh Panglima Tentera Laut. Sekurang-kurangnya ada satu jawapan seperti yang Berhormat Menteri sebut tadi, sama ada ianya memberi kepuasan terhadap itu. Tentulah kami akan kembali semula untuk melakukan beberapa semakan semula. Tetapi on face value, kita selalu tegaskan kita tidak punya kepakaran dari sudut perolehan equipment ketenteraan dan diberikan penjelasan oleh pihak yang arif tentangnya, dan jawapan yang diberikan terhadap soalan yang diberikan tadi adalah seperti yang saya ulangi semula. Wabi Pembangkang, ada 3 soalan. Soalan pertama, ada 3 soalan pertama, 3 soalan yang saya sampai sekarang dengan defense writer yang lain sahal lagi. Kalau ahli pembangkang betul-betul minat terhadap industri pertahanan nasional dan pertahanan negara, kenapa pada 5 Langkawi 2011 yang lalu saya tak nampak mana-mana ahli pembangkang bertemu dengan Wasset? Dan soalan kedua, kenapa sentiasa suka berbanding harga dengan 2 jenis aset yang berbeza? Saya tak faham. Kalau tak faham, boleh tanya kepada Mindef melalui soalan handset yang saya baca. Cukup jelas pada 17 Mac 2011. YB Menteri dah jelaskan semua dah ada. Tapi isu masih berulang lagi. Yang ketiga, pada 23 November yang lalu, Yang Berhormat Timbalan Menteri dah maklum kepada YB Tony Phua bahawa LCS yang kita akan beri nanti berjumlah 9B. Tapi YB Tony Phua keluar statement pada 16 hari bulan selepas Bastet maklum kepada pihak Bursa Saham Malaysia harga perolehan sebenarnya 9B. Kenapa tak tanya kepada YB Timbalan Menteri pada 23 hari November? Dan kenapa sampai 16 hari bulan Disember baru tanya kepada YB Menteri kita? 3 soalan saya.
Okay, nombor 1, kenapa tak pergi 5? Nombor 1, jawapannya saya berada di luar negeri. Okey. Itu nombor 1. Boleh diterima. Okey, tunggu dulu. Belum habis. Saya berada di luar negeri. Mahupun saya berada di dalam negeri. Okey, kalau saya pergi 5, dapat turun dengan submarine, syok lah. Wah, saya boleh got boasting rights lah. I sat in the submarine before on the courtesy of the defence minister. Tapi ia tidak menjawab soalan-soalan yang kita bangkit. Betul. Ia tidak menjawab soalan-soalan yang kita bincangkan hari ini. Menteri pun setuju. Kalau masuk submarine tak dengar saya. Tadi saya dah dengar soalan. Okey. So, dia tak menjawab. So, perkara ini perlu dibangkitkan dalam platform yang sesuai, bukan dalam submarine. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, apa soalan nombor 2 lagi? Nombor 2 ialah kenapa sentiasa membuat itu perbezaan dengan dua aset yang berbeza. Okey, aset yang berbeza. Adakah ia aset yang berbeza? Yes. Kita tak tahu. Kita tak tahu sebab bila kementerian buat pengumuman, with all due respect, okay, I can also understand bila buat paper report, tak boleh semua masuk. Hanya sepatah kata daripada menteri mungkin masuk dalam surat khabar. So bila kita nampak angka-angka tersebut, kita buat pertanyaan. Adakah salah buat pertanyaan? Tak ada salah. Kita buat pertanyaan supaya menteri dapat memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Sama betul ataupun munasabah, itu perkara lain. Tapi pertanyaan merupakan satu hak dan satu tanggungjawab daripada ahli parlimen terutama ni daripada pembangkang untuk memantau kerja-kerja dalam kerajaan. Itu bukan merupakan satu kesalahan. Dan kita ada bangkit dalam parlimen. Dan jawapan ada dibuat dalam parlimen oleh pihak menteri. Ada kalanya masih tak clear lagi, kita tanya lagi. Kalau ada kalanya atas sebab masa tak ada dijawab. So itu adalah perkara biasa dan kita boleh berikan soalan kepada mana-mana pihak, mana-mana kementerian, mana-mana menteri. We should not be silent just because we can only speak in parliament. Nombor 3, kementerian telah pun menjawab kata 9 bilion pada 23 hari bulan November. Okay, pada masa itu saya tidak dapat memberikan soalan. Ini tidak bermaksud 2 minggu lepas tu saya tak boleh timbangkan soalan ni lagi. Kalau soalan ni memang soalan yang munasabah, saya perlu bangkitkan walaupun sudah 2 minggu. So saya rasa soalan yang ditanya tersebut tidak langsung tidak apa tu doesn't arise lah. The question does not arise. That I asked the question only 2 weeks later. Okey. Nanti dulu. Bagi timbalan tunggu CBN BBC buat kenyataan pula. Ya, apa ini kami BNBBC mengucapkan terima kasihlah kepada menteri dan kementerian sebab kami juga selaku rakyat biasa, mewakili rakyat dan berhak juga ingin tahu tentang isu-isu keselamatan. Dan saya yakin pertemuan pada hari ini cukup transparan dan saya menaruh harapan yang berhormat daripada pembangkang termasuk Muhammad Tun Nifwa harus menerima hakikat bahawa apapun yang dijelaskan oleh pihak-pihak tentera laut, tentera darat, tentera udara pada kami daripada BNBBC memang memuaskan sebab kita memerlukan satu situasi keselamatan melindungi rakyat dan negara kita. Dan soal bertanya rasa saya siapapun boleh bertanya, tetapi jangan direct pertanyaan itu dalam ceramah-ceramah yang boleh mengheret keselamatan negara. Sebab itu rasa saya berhormat menteri amat bijaksana mengadakan pertemuan pada hari ini dan saya cukup percaya yang berhormat rakan-rakan dari pembangkang boleh menggunakan hati mereka secara hakikat bahawa soal-soal keselamatan ini perlu dibincangkan secara bijaksana dan tidak perlulah diadakan ceramah bahawa kementerian terlampau rasuah sana, rasuah sini. Jadi kami rasa pertemuan ini memang satu yang ditunggu-tunggu sebab kita boleh meleraikan isu-isu yang selama ini dan saya cukup yakin selepas ini tidak ada lagi ceramah soal keselamatan negara yang diheboh-hebohkan. Bertanya boleh, tidak salah. Terima kasih. Okey, seorang lagi ahli parlimen tadi YB Kalabanathan. Sudah pulang. Sudah pulang YB dari Datuk Abdul Rahman. Ya, pendengaran yang kita buat pada hari ini amat jelas dan berdasarkan kepada fakta. Nomor satu, isu yang selalu dibawa oleh rakan-rakan di pembangkang ialah sama ada 9 bilion, perbezaan di antara 6 bilion dan 9 bilion. Ada 3 bilion perbezaan yang harus dijelaskan oleh kementerian dari mana datangnya 3 bilion. Hari ini kita mendapat tahu bahawa 9 bilion itu sebenarnya jumlah itu bukannya datang daripada langit. Bukannya datang pada bulan Disember.
Ianya datang jauh pada tahun 2008 lagi, apabila pihak tentera laut pada waktu itu membuat permohonan untuk membuat kapal-kapal LCS ini, second generation petrol vessel ini, 9 bilion telah pun diguna pakai jumlah itu. Tetapi 9 bilion itu akan dibelanjakan 6 bilion pada RMK 10, 3 bilion pada RMK 11, iaitu melimpah kepada rancangan yang seterusnya. Jawapan Menteri konsisten di dalam Parlimen bahawa pada awal tahun ini beliau mengatakan 6 bilion adalah jumlah untuk peruntukan RMK 10. Mungkin ada kekeliruan di situ, bila mana pihak rakan-rakan pembangkang merasakan bahawa 6 bilion itu adalah ceiling. Tetapi dokumen yang kita telah lihat dan kita diberitahu tadi bahawa 9 bilion itu sebenarnya jumlah yang telah pun diketahui awal-awal lagi. Cuma Yang Berhormat Menteri mengatakan 6 bilion untuk RMK 10 dan 3 bilion untuk RMK yang seterusnya. Jadi perkara pokok di mana datangnya 3 bilion itu dengan jelas dan terang dijawab oleh pihak kementerian. Dan saya rasa, in all humility, I think our friends from the opposition bench also understand this, and I think I agree Datuk Saifuddin sedang menjadi sosial politik di kementerian ini dan memahami perjalanan procurement dari segi jumlah yang telah dibuat sebagai ceiling. And today is a very good meeting. It was done in a very cordial way, much better than what we had in Parliament. Sebab kita lebih terbuka over cup of coffee dengan menteri yang begitu transparent. Jadi 3 bilion itu is not missing, nor did it go to any corruption. That was the amount that was agreed upon even 2008, which was quoted by the minister earlier on, 6 billion for RMK 10 and then 3 billion for the next rancangan Malaysia. Terima kasih Dr. Zul. Saya ajak Dr. Zul. Saya juga mau merakamkan betapa kami menyanjungi usaha baik menteri dan kementerian dalam memberikan forum yang seperti ini, dan dengan panglima tentera laut dan sebagainya yang membuat penjelasan profesional tadi, yang membuat penjelasan. Dan saya kira perkara itu terbit atas sebab laporan juga menteri dan ini jelas dalam laporan bernama 5 Februari yang menyebutkan bahawa RM 6 bilion itu adalah shilling kepada pembelian procurement atau perolehan SGB PB itu atau LCS itu pada harga 6 bilion, dan tidak disebut tentang rolling plan RMK 10 ke 11 ke 12, tidak ada. Itu adalah asas pertikaian yang menjadi polemiknya. Dan hari ini saya perlu rakamkan bahawa inilah dia peranan kami sebagai federal opposition, dalam ertinya untuk mewujudkan, itulah peranan the check and balance, and that is our role, is our constitutional role and parliamentary role, menteri. Dan ini mesti dilakukan dalam hari-hari ini. Kita dapat lihat bahawa ianya bipartisan. Bipartisan dari segi apa? Semua mau mencari, dan saya juga mana yang OIB Rembau juga membangkitkan bahawa kesemua ini perlu penjelasan, dan ini perkara yang telah kami lalui dalam semangat yang betul-betul membawa best parliamentary practice walaupun di luar parlimen, di kementerian. Tapi inilah dia, kalau boleh kita teruskan tradisi ini, dan kita mahukan seperti mana yang menteri pun juga menyokong, an oversight, parliamentary oversight committee, bagi terus mendapat kita jadikan procurement yang dipertikaikan di mana-mana pun. Defense procurement has always been, saya sebutkan tadi seorang tokoh international, Jeremy Pope, Transparency International menyebutkan bahawa defense procurement has always been seat of all malpractices dan mismanagement, corruption dan sebagainya. Jadi inilah dia yang saya cukup sanjungi menteri yang memberikan laluan dan forum seperti ini. Terima kasih. Ada tambahan ringkas satu je. Tambahan ringkas saja. Apabila Yang Berhormat Menteri menjemput untuk kami hadir, kita kena tengok latar belakang dalam rancangan Malaysia ke-10 saja. Peruntukan untuk sektor keselamatan ini yang membabitkan KDN dan juga MINDEF ini ialah 23 bilion. Besar. Sebab itu kalau margin perbezaan 3 bilion itu sudah tentu akan memancing satu tumpuan dan minat untuk mendapat penjelasan. So sebab itu kita datang dengan persiapan rapi
dan membangkitkan beberapa soalan yang juga Mohd Menteri datang dengan semua panglima. Kita kalah lah kan, semua panglima. Amin, laut lupis, panglima tentara laut, panglima tentara darat. Firstly, kita kalah lah. Jadi itu kenapa? Because of amount yang begitu besar. Okay, satu. Yang kedua ialah berkenaan jawatankuasa parlimen. Tadi saya dengar Datuk Rahman dan juga Rembau bangkitkan. Selepas ini sukonggohnya di tahap tadi tidak ada penolakan terhadap idea itu. Artinya di pihak kami bertiga dan juga kita akan engage dengan BNBBC selepas ini. Kalau sempat sesi parlimen akan datang, kalau belum dibubarkan, kita akan duduk dan initiate balik supaya ianya menjadi usaha bipartisan, supaya ianya menjadi usaha melampaui kepentingan partai untuk, dan akhirnya seperti yang Mohd Menteri sebut tadi, terpulang kepada parlimen untuk buat keputusan. Sekurang-kurangnya idea itu bila kita lontarkan tidak ditolak secara formal begitu, tapi dilihat sebagai satu idea yang boleh kita kembangkan dan laksanakan. Terima kasih. YB, selepas majlis berlangsung selama 2 jam ni dan telah dapat penjelasan daripada pihak. Jadi sejauh mana jaminan PR tidak lagi membangkitkan dua isu ni dalam masa-masa yang akan datang, contohnya untuk kempen pilihan raya dan sebagainya. Saya fikir itu isu berbeza. Ada isu lain pula dia bangkit kenapa? Itu isu berbeza. Seperti saya sebut tadi, penjelasan diberi oleh Ketua Setiausaha dan oleh Panglima Tentera Laut yang baru kita dengar tadi. Okey. So kita ambil atas face value, atas trust kepada dua sumber yang punya authority buat masa ini. Yang kredibel. Itu yang paling penting sekali. Ya. Soal ke depan itu soal kita deal kemudian. Kira ada isu pun boleh jadi isu. Okay. Saya ada satu soalan. Tahun 2010 akhir sesi parlimen, soalan saya kepada YB Pembangkang. 2010 saya masih ingat dengan jelas YB Menteri dah jawab kepada YB Tengku Aziz bahawa perolehan LCS kita ialah peperangan 3 dimensi. Kenapa DAP pada tahun 2011 masih tak faham dan tak tahu apa yang kita mahu beri? Adakah DAP dalaman sendiri tidak ada koordinasi ke atau macam mana? YB Tengku Aziz dah dapat jawapan bertulis daripada YB Menteri. Tak apalah tu, tak apa. How discuss the NCO project that was given to Sephora? Was that discussed? Yeah, There was no opportunity. no opportunity. Well, this year BBC Next meeting. Next meeting. there will be more meetings like this in the future. That's why we want a parliamentary oversight committee. That's right. It shouldn't be like this. It should be in parliament. In But is parliamentary oversight. BBC open to having a parliament oversight You know committee? what? Let me just say this. The idea of having oversight committee is something that we subscribe to. Good. But let's not overstep the boundaries of parliamentary oversight jurisdiction. We have 222 MPs, and we have to refer it back to our members of the NBBC, and we'll coordinate our effort together with the opposition. And I think this is another step forward to have a bit more to have a reform and where we conduct governing. Datuk Sri, mungkin boleh Datuk Sri. Sorry again. Okey. Okey, adakah ini bermakna bahawa Datuk Sri memangnya menggalakkan cadangan yang dikemukakan jawatan kuasa ini dan akan cadangan di Parlimen? Sebab ini cadangan baru yang kita peroleh hari ini. Kami tidak boleh memutuskan bahawa jawatan kuasa itu perlu dibentuk. Oleh sebab itu, saya bawa kepada PNBBC dan juga Pembangkang untuk dibentangkan di Parlimen. Jika Parlimen mendapati jawatan kuasa itu perlu dibentuk, kita terimalah. Dan kita ikut arahan Parlimen. Okay? So, Saya nak tanya kepada Pembangkang sejak selepas daripada 5 ni dah banyak kali dah saya tak nampak Pembangkang turun dah berapa kali 5 dah tadi ni berapa belas tambah-tambah lepas ni ada DSA. Lepas ni DSA bulan April kita akan jemput lah. Diorang tak berapa gemar 5 ni. DSA ada akan turun pada